Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Jadi tuan-tuan, hari ini bab yang ke-28 dalam kitab saya. Penomboran lama ialah 1160 kurungan 194. Penomboran dalam kitab saya 2714. Tuan-tuan, tajuk bab yang Imam Nawawi rahmatullahi alaih buat kali ini ialah bab istihbab siyami 3 ayyam min kulli syahr wa shaumi yaumi Arafah wa Ashura wal Itsnain wal Khamis. Bab pada menyatakan sunat untuk puasa 3 hari daripada setiap bulan, dan sunat untuk puasa pada hari Arafah, pada hari Ashura, dan juga pada hari Isnin dan juga Khamis. Nampak tak? Ni kita cerita banyak kali dah ni. Kita baca laju-laju lah. Wa bis sanadil muttasil minna ila al-imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin. Annahu qala hadatsana Shayban ibn Farrukh qala hadatsana Abdul Warith عن يزيد الرشكي قال حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام قالت نعم فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. Mu'adzah al-Adawiyah, dia telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari daripada setiap bulan? Beliau radhiyallahu anha menjawab ya. Maka Mu'adzah, dia telah bertanya sekali lagi, daripada 3 hari daripada mana? 3 hari yang mana daripada setiap bulan yang mana telah dipuasai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Nabi SAW tidak kisah hari yang mana, yang 3 hari itulah yang mana baginda Nabi SAW puasa. Ini sebagaimana kita isyaratkan banyak kali tuan-tuan, baginda Nabi SAW dah puasa tidak menentu. Kadang-kadang Nabi puasa pada awal bulan, kadang-kadang Nabi puasa pada pertengahan bulan, kadang-kadang Nabi puasa hujung bulan, kadang-kadang lebih daripada 3 hari. Sebagaimana dalam bab sebelum ni, iaitu sunat untuk tidak ada satu bulan pun yang mana kosong daripada puasa. Nampak tak? Lam yakun yubali min ayyi ayyami syahr yasum. Jadi antara perkara yang disebut oleh para ulama, nanti kita jumpa kod belakang-belakang ni. Dia kata muka surat 169 kita ni, قال القاضي واختلفوا في تعيين هذه الأيام الثلاثة المستحبة من كل شهر. Dah, 3 hari ni bila dia kata, satu kumpulan daripada sahabat dan tabi'in, mereka tafsirkan 3 hari ni sebagai ayyamil bid, sebagaimana dalam riwayat yang lain, iaitu 13, 14 dan juga 15. Setengah pula tafsir ayyamil bid ni ialah 12, 13 dan juga 14. Sebab bulan dalam Islam ni biasanya 29 je. Tak, 29. Hak tu asal. Kalau tak nampak anak bulan baru jadi 30. Jadi sebagaimana kita jumpa dalam Bajuri, dia kata al-wasat, i'tibarul wasat bil hilal, bukannya dengan nus daripada 30. Tengok anak bulan. Dan kalau anak bulan 29 maksudnya jadi 12, 13, 14. Tak, kalau bulan tu ada 30 jadi 15, jadi 13, 14, 15 gitu pada. Kalau tak 12, 13, 14. Ala kullin sama juga dalam masalah Lailatul Qadar. Dia tidak semestinya pada malam 21 je. Start 21, maksudnya hari 20, malam 21. Tidak semestinya. Ada sebahagian ulama kata hari 19 tu dah start permulaan untuk masuk malam ke-10 yang akhir. Sebab mungkin bulan tu ialah 29 hari bulan. Jadi sebab tu ihtiyatnya ialah hari ke-19 tu kita dah start, malam tu kita dah start iktikaf, kita dah start untuk perbanyakkan qiyam ibadat ada seumpama. Sebab takut bulan tu ialah berapa tuan-tuan? 29 hari. Ini antara 2 qaul yang masyhur yang disebut oleh para ulama. Dan ini merupakan riwayat daripada Umar Ibn Al-Khattab, Ibn Mas'ud, Abu Dhar, dan ini juga pendapat ashab Syafi'i,
radhiyallahu ta'ala anhum jami'a. Dan ada yang kata 3 hari ni pada hujung bulan, sebagaimana akan mari dalam riwayat nanti berkaitan dengan sarar Syaban, iaitu hujung bulan Syaban. Nanti kita akan taujih di situ insya-Allah. Dan ada pula sebahagian daripada ulama, mereka kata 3 hari daripada permulaan bulan. Nampak tak? Antaranya ialah Al-Hasan Al-Basri. Wa ikhtarat Aisyah wa akharun siyam as-sabt wal ahad wal ithnain min syahr. Kata Sabtu, Ahad, Isnin pada bulan ni. Kemudian bulan depan Selasa, Rabu, Khamis. Nampak tak? Gitulah. Maksudnya bukan ada satu hari yang tetap. Ada pula yang pilih Isnin dan juga Khamis. Isnin Khamis, kalau 4 minggu, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Hak tu pun dah hampir 8 hari dah. Jadi lagu mana dia buat? Ada orang yang buat awwalu khamisin wal ithnain ba'dahu. Thumma al-ithnain. Ada juga buat Khamis, Isnin, kemudian Isnin lepas tu. Tapi tuan-tuan tak kisahlah. Ada yang kata pertama daripada 10 hari yang pertama. Satu hari daripada 10 yang pertama. Nampak tak? Kemudian sehari daripada 10 yang kedua. Sehari daripada 10 yang ketiga. Benda ni orang kata luas. Nampak tak? Benda ni adalah luas. Dah. Lam yakun yubali min ayyi ayyamin syahri yasum. Sebab tu dalam riwayat semalam bagi tahu ada hari mana kami nampak Nabi dia berpuasa macam tak nak buka-buka dah. Tapi ada hari mana kami nampak Nabi SAW berbuka seolah-olah dia tidak akan puasa-puasa lagi. Nampak tak? Benda ni orang kata keluasan untuk umat ini. Wa bi qala hadatsani Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ad-Dubai qala hadatsana Mahdi wa huwa ibn Maimun qala hadatsana Ghailan ibn Jarir an Mutarrif an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu ma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu aw qala lirajulin wa huwa yasma' ya fulan asumta min surrati hadha ash-shahr qala la qala fa idza aftarta fasum yawmayn. Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma bagi tahu bahawa baginda Nabi SAW telah bagi tahu kepada beliau ataupun kepada orang lain dalam hal keadaan beliau dengar. Dia kata, fulan, oh fulan, adakah engkau telah puasa pada surah hadha syahr? Pada surah hadha syahr. Surah ni tuan-tuan, kalau kita tengok Imam Nawawi rahmatullahi alaihi kata dari sudut dhab dia punya lafaz, dia kata hakadha huwa fi jami'in nusakh min surrati hadha syahr bil ha' ba'da ra, iaitu surah, bukan dengan sin rara. Sebab riwayat-riwayat yang akan datang selepas ni semuanya dengan sin rara. Nampak tak? Sin rara. Dia kata ini dalam kesemua nuskhah yang kami jumpa bil ha' ba'da ra. Nampak tak? Dalam riwayat-riwayat selepas ni ialah sarara ataupun surara, itu tak kisahlah. Ada 2 cara baca, tapi yang paling penting dalam riwayat ini adalah dengan ta marbutah. Nampak tak? Ala kullin, Ibn Hajar rahmatullahi alaih, apabila dinukilkan kata-kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih ni, dia kata qala An-Nawawi tab'an li Ibn Qarqul kadha huwa fi jami' an-nusakh intaha walladhi ra'aytuhu fi riwayati Abi Bakar ibn Yasir al-Jayyani wa min khattihi naqaltu sarara hadha ash-shahr ka baqi riwayat wa fi riwayati Thabit al-madhkurah asumta min sarar Sya'ban syai'a qala la. Jadi ada khilaf, jadi tuan-tuan ada khilaf. Jadi apakah maksud surah? Surah ni ialah orang kata duduk tengah lah, yang mana ditafsirkan oleh sebahagian ulama sebagai ayyamil bid, iaitu hari 13, 14 ataupun 15. Bukan ataupun 13, 14, 15. Dan ada yang tafsir 12, 13, 14. Sebab surah ni biasanya duduk tengah. Pada baina surati wa rukbah. Surah ni duduk pusat kita. Pusatnya kata tengah lah. Daripada proportion badan kita ni kan, antara kepala sampai ke kaki, pusat tu duduk tengah. Nampak tak? فكأنه يقول يستحب أن تكون الأيام الثلاثة في سرة الشهر وهي وسطه وهذا متفق على استحبابه. Nampak tak? Jadi kalau atas riwayat tu surah tu memang dengan maksud pertengahan lah. Tetapi kalau dalam riwayat dengan sarar ni ataupun surah, ulama berselisih pendapat. Ada kata awal bulan, ada kata tengah bulan, ada kata hujung bulan. Jadi pendapat hujung bulan ni tuan-tuan, perkataan surah ataupun sarar ni dengan maksud hujung bulan adalah merupakan pendapat kebanyakan ahli lughah, Auza'i, Abu Ubaid dan semua. Cuma Imam Auza'i dia ada khilaf riwayat daripada dia, ada kata tengah, ada kata awal. Tetapi pendapat majoriti ulama-ulama lughah dan juga gharib, dia kata adalah di hujung bulan. Daripada kalimah macam sir gitulah, maksudnya sembunyi, rahsia. Sebab pada waktu tersebut di hujung-hujung bulan kau tak nampak dah lah.
Kan? Daripada dia kecil, dia membesar, besar, kemudian semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, jadi macam tak nampak. Itu maksud sarar. Wallahu alam. Tapi kalau dengan makna itu, awal bulan pun jalan juga. Sebab awal bulan pun dia bukan besar lalu, dia akan membesar sikit. Ala kullin, diisyaratkan oleh ulama kita bahawasanya saran ni dari sudut bahasa dia banyak kata hujung bulan, tapi ada kata awal bulan, ada kata tengah bulan. Cuma kalau kita kata hujung bulan, nanti riwayat akan datang, Nabi tanya, mu puasa tak sarar Syaban? Jadi timbul iskal, sebab ada hadis yang sahih lain kata jangan sekali-kali kamu dahulukan tak puasa Ramadan dengan puasa satu hari ataupun 2 hari. Dan mazhab kita kata idzan tasafa Syaban fala tasumu. Dan bila telah masuk bulan Syaban jangan kamu berpuasa. Jadi kalau kita terima sarar itu dengan maksud hujung bulan, jadi muskil, ada ta'arud dengan hadis sahih, nanti kita akan jawab insya-Allah. Kalau kita ambil pertengahan bulan tak ada iskal lah. Nampak tak? Ala kullin, sini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahum aw qala li rajulin wa huwa yasma' ya fulan asumta min surrati hadha asy-syahr? Qala la. Dia kata tidak. Qal fa idza aftarta fasum yawmain. Kalau kamu tidak puasa maka kena puasalah 2 hari. Nampak tak? Fasum yawmain, hendaklah kamu puasa 2 hari. Ala kullin, adakah 2 hari ni wajib tuan-tuan? Tidaklah, tapi yang paling pentingnya kena ada hari-hari yang mana puasa pada bulan tersebut. Nampak tak? Nampak tak? Wa bi qala hadatsana Yahya bin Yahya at-Tamimi wa Qutaybah bin Sa'id جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه رجل dalam riwayat ni kata rajulun atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa tasum. Panjang ni kita pelesah ni dulu, dia kata rajulun atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa tasum. Fa kaifa tasum, dia kata an Abi Qatadah rajulun. Jadi iskal tuan-tuan. Sepatutnya dia kena ada anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun ni mari dalam keadaan marfu'. Sebab an Abi Qatadah tak boleh mari lalu. Rajulun tu Abu Qatadah tak payah apa. Kalau Abu Qatadah an Abi Qatadah ta annahu qal rajulun atan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak apa. Tapi dia kata an Abi Qatadah ta terus rajulun lagi tu. Tak nampak. Memang tak masuk dari sudut bahasa. Sebab tu sebahagian nusrah dia islah terus sini. Dia riwayatkan anna rajulan sebab dia iktibar benda ni salah dari sudut nahwu. An Abi Qatadah, biasanya an ni ialah satu hikayat daripada bahawasanya, kena ada bahawasanya. An Abi Qatadah anna rajulan, dia kena mari dalam bentuk mansub, sepatut gitu. Dan memang ada orang islah dalam sebahagian nusrah. Cuma Imam Nawawi rahmatullahi alaih dia ta'awil lah, dia kata tak ada masalah. An Abi Qatadah annahu qal, berarti situ dah asy'anu rajulun atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun an Abi Qatadah asy'anu rajulun atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting kita tak perlu buang rajulun tu, kita tak perlu jadikan rajulun tu sebagai mansub. Kita boleh baca dia dengan marfu', cuma kita kena ta'wil, iaitu asy'anu wal amru rajulun atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Faham tak ni? An Abi Qatadah radhiyallahu anhu rajulun atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa tasum. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه عليه الصلاة والسلام فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو قال لم يصوم ولم يفطر قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق ذلك أحد ويطيق ذلك أحد قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما قال عليه الصلاة والسلام ذاك صوم داود عليه السلام قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني طوقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلهم. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni satu orang lelaki dia datang tanya Nabi, kaifa tasum? Ya Rasulullah, bagaimana kamu puasa? Nah, ni dia bukanlah sebab busy body ke apa, tapi benda tu tak patut kita mari tanya pasal orang. Nah, tapi memanglah Nabi SAW tu satu orang Rasul, satu orang mufti. Tetapi cara yang sepatutnya ialah, ya Rasulullah, bagaimana patut aku puasa? Jangan kita tanya pasal Nabi, sebab Nabi lain. Dan memang Nabi SAW marah ni antara sebab
Jadi disebut oleh para ulama, faghadiba Rasulullah marah. Tu sebab Nabi SAW tak suka masalah yang macam tu. Satu, berkait dengan orang. Dan satu lagi, takut bila tanya tu akan menyebabkan benda tu jadi wajib, ataupun dia akan i'tiqad benda tu wajib, ataupun sikit je Nabi puasa. Jadi ada benda-benda, ataupun dia kata satu lagi, istaqallahu ni, dia rasa dia buat tu sikit. Jadi bukan dia kata sikit Nabi puasa, takut dia rasa dia buat tu sikit dan dia nak buat macam Nabi buat. Jadi benda tu akan menyebabkan masyaqqah lah. Sebagaimana 3 orang sahabat datang tanya Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadat Nabi di rumah kan. Seolah-olah mereka telah rasa apa yang mereka buat sikit berbanding dengan Nabi SAW. Dan mereka kata Nabi ni Nabi yang telah diampunkan oleh Allah SWT dosa dulu, sekarang akan datang. Tapi Nabi still buat ibadat yang banyak. Bagaimana pula dengan kita yang mana tidak diampunkan dosa? Maksudnya tidak ada satu kata jaminan dosa diampunkan oleh Allah SWT. Jadi kami kena buat banyak lagi lah. So disebabkan oleh kemungkinan-kemungkinan ini, disebut oleh para ulama, bagi Nabi SAW tak suka. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Nampak tak? Jangan tanya benda, takut-takut benda tu kalau dizahirkan hukumnya kepada kamu, kamu akan rasa berat untuk amalkan, benda itu akan menyusahkan. Ini antara disebut oleh para ulama. Dan satu lagi, dia mengajar kita adab bila kita kecak dengan orang, kita jangan tanya pasal orang banyak. Hatta dalam riwayat hadis, kalau kita nampak kawan kita datang daripada satu tempat, jangan tanya mari mana nak pergi mana. Mungkin benda tu rahsia dia. Dengan sebab pertanyaan kita, dia tak nak bagi tahu, menyebabkan dia menipu dan seumpamanya. Nampak tak? Ni benda-benda kita nampak simple, tapi benda ni Islam jaga. Duduk sibuk, busybody, mari mana, gimana. Kalau tak ayat tu dia macam gelisah tu, kita pula jadi sakit hati. Dia tak ayat kita nak gimana. Jadi at the first place, kita jangan jadi orang yang mana busybody lah. Sebab apa? Jangan tanya benda mana tak ada kaitan dengan kita. Jangan tanya benda mana tak ada kaitan kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tak tinggal benda mana tak ada kaitan dengan kita. Orang tak ajak kita pergi makan, apa pergi? Aku pergi beli sendiri makan aku. Nampak tak? Ya jadi gitu tu sebab kita ni sibuk dengan orang. Kita tak sibuk dengan diri kita sendiri. Ala kulli, Nabi SAW marah. Bila Umar radhiyallahu anhu nampak bagi dia Nabi SAW marah, Umar radhiyallahu anhu kata radina billahi rabba. Kami redha dengan Allah SWT sebagai Tuhan kami. Wa bil islami dina, dan kami redha Islam itu sebagai agama kami. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi kami. Na'udzubillah min ghadabillah, kami minta berlindung kepada Allah daripada kemarahan Allah, kemurkaan Allah, dan kami minta berlindung kepada Allah daripada kemarahan dan kemurkaan Rasul Allah. Dan Umar radhiyallahu anhu dia berterusan ulang kalam radina billahi rabba. Dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Sehinggalah reda kemarahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah orang yang mana puasa sepanjang tahun, yasumud dahr kullah. Hal ini sebagaimana kita bagi tahu semalam lah. Bila Nabi kata la sama wala aftar, dia tidak berpuasa dan dia tidak iftar. Maksudnya kalau dia buat gitu, hari-hari yang haram pun dia puasa juga. 2 hari raya dan juga hari tasyrik, memang seolah-olah dia tak puasa lah. Tak puasa tak dapat pahala. Tidak iftar sebab dia lapar. Nampak tak? Ala kullin, kita dah bagi tahu ta'wil semalam yang disebut oleh para ulama. Tapi ramai ulama kata kalaulah dia mampu dan dia tidak puasa pada hari haram, benda itu tidak makruh. Dan Nabi SAW kata la sama wala aftar tu bukanlah kata sebagai satu kenyataan umum untuk semua orang. Sebab ada kes-kes yang mana Nabi SAW benarkan. Tapi gitulah tuan-tuan, kalau kita tengok balik hadis-hadis riwayat ni, bila Nabi kata la sama wala aftar, itu merupakan seolah-olah kalimah zajar. Dan Nabi SAW macam nak herdik, nak ayat gapo nak pahala gapo. Puasa banyak ni pahala gapo makan boleh. Nampak tak? Last kali mu akan melemahkan diri kamu, kamu tidak akan istiqamah dengan amal, kamu akan cuaikan hak-hak dan seumpamanya. Seolah-olah gitu Nabi nak ayat. Jadi la sama wala aftar, sebenarnya kita ni bukan satu benda yang afdal lah untuk kamu buat. Afdal ke mana? Puasa Nabi Daud AS. Dan dalam riwayat-riwayat kita baca semalam, tidak ada lebih afdal daripada itu. Nampak tak? Dan ataupun Nabi SAW kata lam yasum wa lam yuftir. Kemudian Umar radhiyallahu anhu tanya sekali lagi, bagaimana orang mana puasa 2 hari, dia berbuka sehari, 2 hari sehari, 2 hari sehari. Nabi SAW kata wa yutiqu dhalika ahad. Wa yutiq wa yutiqu dhalika ahad. Ada kau orang mampu buat puasa 2 hari, buka sehari, puasa 2 hari, buka sehari. Maksud 2 hari itu macam berat juga. Nampak tak? Kemudian Umar radhiyallahu anhu tanya, bagaimana orang mana puasa sehari, berbuka sehari.
Nabi SAW jawab, itu adalah puasa Nabi Daud AS. Tak, bagaimana orang mana dia puasa sehari, kemudian dia berbuka 2 hari. Dia kata, wadittum anni tuwiqtu dhalik. Dengan arti kata, aku berharap sangat kalau aku diberi kekuatan itu. Puasa sehari, buka 2 hari. Puasa sehari, buka 2 hari. Waktu pun Nabi kata, wadittu anni tuwiqtu dhalik. Tapi hak ni sebenarnya Nabi SAW cakap ni bukan untuk diri dia. Dia sebenarnya Nabi SAW muhawarah, percakapan dia tu untuk sahabat lah. Sebab Nabi ni dalam riwayat lain, wisal pun Nabi kata, siapa yang sama dengan aku di kalangan kamu? Ini abi itu ut'amu, ataupun ini abi itu yut'imuni wa yasqini rabbi. Betul tak? Allah Ta'ala bagi kekuatan pada Nabi. Tapi Nabi untuk jabar khatir sahabat ni, dan aku pun aku berharap kalau Ta'ala boleh beri kat aku lagu tu. Tak dapat kekuatan, aku puasa sehari, aku buka 2 hari. Puasa sehari, buka 2 hari. Nak ayatnya, aku pun rasa tak mampu nak buat macam tu. Nampak tak? Supaya apa? Supaya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bila dengar tu mereka taklah rasa Allah ibadat kita ni sikit berbanding dengan Nabi. Nabi ni dosa telah diampunkan. Dah, kedudukan yang tinggi, confirm syurga. Tapi Nabi pun bersyurga buat. Wallahu a'lam bis-shawab. Thumma qala, semua kata wadittu anni tuwiqtu dhalika. Dia kata qala al-qadi dalam syarah qila ma'nahu wadittu anna ummati tutawwaquhu li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yutiquhu wa akthar minhu. Ini antara ta'wil yang qadi bagi tahu. Dia kata wadittu anna ummati. Wadittu anni tuwiqtu, jadi kata anni tu aku tu, dia kata anna ummati. Nampak macam baik sikitlah. Tetapi jawapan yang lain yang diberi oleh para ulama ialah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia dapat memberi, kata menenangkanlah para sahabat. Aku sendiri pun tak mampu. Tak apalah, kita manusia biasa, lebih kurang gitulah nak ayatnya. Nampak tak? Cuma dia kata qultu wa yu'ayyidu hadha at-ta'wil qawlu sallallahu alaihi wasallam fi riwayat ats-tsaniyah laita anna Allah qawwana lidzalik. Dia kata alangkah baik kalau Allah SWT kuatkan kita untuk lagu tu. Lagu mana tuan-tuan? Puasa sehari, berbuka 2 hari. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Maksudnya 1/3 of the month, 1/3 daripada bulan tersebut 10 hari puasa, kemudian 20 hari berbuka. Waktu pun Nabi kata laita anna Allah qawwana lidzalik. Waktu pun alangkah baiknya, harapan kita Allah SWT bagi kekuatan kepada kita. Nampak tak? Ala kulli tuan-tuan, moral of the hadith ialah Nabi SAW dia tidak menggalakkan umat dia untuk buat banyak sangat ibadat, tetapi dengan sebab kalau banyak menyebabkan dia akan memudaratkan diri dia, sebagaimana dalam terjemah-terjemah bab sebelum ni, ataupun dia akan menyebabkan dia berlaku zalim dengan tidak menggunakan hak-hak kepada orang yang mana wajib ditunaikan hak kepada mereka. Tetapi dia tidak menafikan bahawa benda tu kalau orang tu mampu buat, dia boleh buat. Sebab tu ramai para ulama kita, hatta daripada sahabat sekalipun, mereka buat ibadat yang banyak. Tidak sampai benda tu jadi bid'ah, tidak kata benda tu jadi haram, tidak. Sebab tu kita suruh baca kitab Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi tu kan, Iqamatul Hujjah tu. Jadi ada sahabat yang buat. Cuma Nabi syafqat, rahmat, kasih sayang dia kepada umat, kata kalau boleh janganlah. Tapi kalau kita nak bawa kepada satu ekstrim yang lain, kita nak kata benda tu bid'ah, hak tu mula bid'ahnya. Sebab Imatuddin bila dia riwayatkan pada kita, mereka buat satu benda yang mana pada zahirnya nampak bercanggah dengan hadis. Maksudnya bukan mereka menyalahi hadis, mereka faham tidak sebagaimana kita faham. Nampak tak? Poin dia duduk sini. Poin dia duduk situ. Tak, maksudnya bukanlah benda tu kalau kita tak buat sebagaimana Nabi bagi tahu tu, benda tu jadi mukhalafah amri Nabi SAW. Tak, siapa benda tu jadi bid'ah. Betul kita kata yang terbaik sebagaimana Nabi ajar. Tapi nak kata benda tu bid'ah, tidak. Nampak tak? Ala kullin, kemudian baginda Nabi SAW, dia buat kesimpulan mudah. Dalam umat tanya banyak dah ni. Tak, puasa sehari, puasa 2 hari. Tak, puasa sehari, buka sehari. Banyak sangat dah. Umar radhiyallahu anhu tanya. Maka Nabi buat kesimpulan mudah untuk kita umat ni tuan-tuan. Hak ni pun kita tak buat-buat. Dia kata salasun min kulli syahr. 3 hari setiap bulan. Wa Ramadan ila Ramadan. Mungkin ada orang dia nak buat ayyamil bid walaupun pahala dia besar, payah straight 13, 14, 15. Mungkin payah. Jadi dia boleh pilih untuk buat satu sehari daripada 10 hari pertama, sehari daripada 10 hari kedua, sehari daripada 10 hari ketiga. Atau kalau dia mampu dia kata okeylah, ala-ala puasa ambillah 13, 14, 15 tu. Ataupun ada orang mana boleh ambil Isnin Khamis. Ataupun nanti kita akan jumpa dalam masalah Isnin Khamis. Riwayat Khamis tu ada masalah sikit. Riwayat Syu'bah
Imam Muslim nampak Syu'bah macam waham dalam masalah tu. Alah, ambil Isnin ya. Isnin. 3 kali Isnin cukuplah sebulan. Nampak tak? Thalathun min kulli syahr. Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan sampai ke Ramadan, iaitu setiap tahun ni 1 bulan puasa wajib. Fa hadha siyamud dahri kullih. Dia kata ni dapat pahala puasa keseluruhan tahun, dan ni dari sudut pahala dia. Tapi kalau orang puasa lebih, dia akan dapat lebih lagi lah pahala daripada setahun tu. Dan benda tu tak haram pun. Nampak tak? Terutamanya pada bulan-bulan yang sebagaimana kita bagi tahu, macam bulan-bulan haram, yang mana lebih afdal untuk puasa selepas daripada bulan Ramadan ialah bulan haram. Nabi pun banyak puasa Syaban dan seumpamanya. Betul tak? Dan kalau kita tengok Dhul Hijjah sebagai contoh, 1 sampai 9 menjadi kebiasaan salaf daripada sahabat tabi'in dan tabi'in, mereka puasa 9 hari yang pertama tu. Mereka memberi perhatian khusus terhadap puasa tu. Jadi tuan-tuan, tidaklah kita kata salas ini, 3 ini ialah orang kata the highest limit yang mana orang boleh puasa. Kalau dia go beyond 3 hari itu, dikira sebagai satu orang yang mana buat bidah. Tidak. Cuma Nabi kata, orang kata ini, orang kata one of the best prescriptions untuk kamu dalam kehidupan kamu. Daripada kamu dewasa sahabatlah kamu tua, insya-Allah kamu akan boleh buat benda lagu ni. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Fahadha siyamud dahri kullih, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Ahtasibu an Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Kalau puasa pada Arafah, dan aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa setahun sebelum tu dan setahun selepas tu. Jadi kalau dosa telah diampunkan, jadi kata para ulama, tidak lagi berbaki dosa kecil lah. Bila kita kata ampunkan dosa ni, dosa kecil lah. Bila dosa kecil telah habis diampunkan, maksudnya yang tahun depan tu macam mana? Dia kata itu akan insya-Allah kita harapkan diampunkan sedikit sebanyak daripada dosa besar. Dia kata wa dzakarna hunaka annahu illam takun saghair yurjat takhfifu minal kaba'ir. Kita harap dosa besar juga akan diampunkan sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, sebab orang yang beriman ni bila dia buat dosa besar, dia tidak akan kekal dalam dosa besar sepatutnya. Dia kena taubat nasuha tu. Jadi sepatutnya dalam buku amalan orang beriman ni, tidak ada satu benda yang mana dia buat dosa besar berkekalan tanpa taubat. Tak sepatutnya gitu. Betul tak? Dosa besar ni tidak sepatutnya kekal dalam buku orang beriman tanpa taubat nasuha. Jadi sepatutnya yang ada hanyalah dosa kecil. Dan dosa kecil ni tuan-tuan dihapuskan dengan wudu, dengan sedekah, dengan imatatul adha 'anil tariq dan sebagainya. So kalaulah kita puasa hari Arafah, dosa setahun diampunkan yang sebelum, dan juga dosa setahun yang akan datang. Jadi dosa tak ada dah, nak ampun ke apa? Kata para ulama, maka itu akan jadi wasilah untuk raf'ud darajat, mengangkat kedudukan yang tinggi. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Dan Nabi SAW kata, puasa pada hari Ashura, aku berharap supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa setahun sebelumnya. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar wal lafdhu li ibn al-Muthanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Ghailan ibn Jarir annahu sami'a Abdullah ibn Ma'bad az-Zamani an Abi Qatadah al-Ansari. Ini nama sahabat kita kata dalam masalah berburu ketika mana Nabi SAW dengan para sahabat Nabi buat haji. Nampak tak? Tapi waktu tu dia tidak dalam keadaan ihram. Jadi ni sahabat Abu Qatadah al-Ansari. Anna Rasulullah SAW su'ila an sawmihim. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد Rasula wa bi bai'atina bai'atan. Adalah pertambahan sini wa bi bai'atina bai'atan. Dan kami telah redha dengan bai'ah kami. Jadi kalau kita tengok dari sudut sanad tuan-tuan, ada beza banyak ke tak? Semuanya mari daripada Ghailan. Mari daripada Ghailan. Cuma riwayat pertama daripada jalan Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid Basri tuan-tuan. Syu'bah Basri. Abu Bistam, Syu'bah ibn al-Hajjaj. Tak. Jadi tak ada perbezaan sangat. Cuma ada perbezaan sikit-sikit je lah. Qal fasu'ila 'an siyamid dahr faqala la sama wa la aftar aw qala ma sama wa ma aftar. Qal fasu'ila 'an sawmi yawmayn wa iftari yawmin. Qal wa man yutiqu dhalik. Qal wa su'ila 'an sawmi yawmin wa iftari yawmin. Qal laita anna Allah qawwana lidhalik. Qal wa su'ila 'an sawmi yawmin wa iftari yawmin. Qal dhaka sawmu akhi Daud alaihi salam. Hal ini semua menunjukkan kepada harusnya riwayat bil makna. Bagi orang yang mana dia tahu bahasa Arab dan dia tahu makna itu tidak akan berubah. Dia tidak akan mengubah makna asal yang mana Nabi SAW nak sampaikan. Ini merupakan takhfif untuk umat ini tuan-tuan.
وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام قال وسئل عن صوم يوم الاثنين sini disebut صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت itu adalah hari mana aku telah dilahirkan dan hari aku mana diutuskan au unzila alayya au qal unzila alayya fi ataupun Nabi SAW kata telah diturunkan ke atasku iaitu wahyu lah dah قال فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر dari sudut pahala dia seperti pahala puasa setahun. Apa aku mengarut ni? Pahala puasa setahun. قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة. Sini dia tak sebut ahtasib. يكفر السنة الماضية والباقية. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وفي هذا الحديث من رواية شعبة أنه قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس. Dalam riwayat ni Syu'bah diriwayat daripada Ghailan bin Jarir. Ghailan bin Jarir, anak-anak murid dia lain tak sebut pun hak pasal Isnin dan Khamis ni. Nampak tak? Tetapi Syu'bah dalam riwayat ni daripada Ghailan bin Jarir, dia ada cerita tentang puasa Isnin dan juga Khamis. Wa su'ila an shaum yaumil itsnain wal khamis. Fasakatna an dzikril khamis lamma nurahu wahaman. Dan kami telah senyap daripada sebut Khamis dalam riwayat ni. Dak wasu'ila an shaum yaumil itsnain. Dia tak sebut Khamis. Tapi riwayat lain daripada Syu'bah adalah Isnin dan Khamis. Tapi Imam Muslim rahmatullahi alaihi dia kata, kami nampak benda ni waham. Waham ni adalah dengan tahrik mim, dengan tahrik ha, wahaman. Wahaman ni apa? Dengan maksud khata. Kita bagi tahu dah apa beza waham dengan wahmun. Wahmun ni apa dah tuan-tuan? At-taraf al-marjuh lah. Itu ialah at-taraf al-marjuh, itu nama sebagai wahmun. Adapun wahamun ialah akhta, itu salah, khata. Nampak tak? Ala kullin, dalam masalah ni biasa orang sebut wahmun, hadza wahmun, hadza wahmun. Sebenarnya ialah hadza wahamun. Dia kata masa kita baca dulu usul fiqh makkiyah kan, ada orang kata hadza wahmun, itulah wahmun. Nampak tak? Hadza wahmun, itulah wahamun. Gitu lah. Rasa lebih kurang gitu kan. Hadza wahmun, itulah wahamun sebenarnya. Sepatutnya kena sebut hadza wahamun. Wahamun itu adalah khata. Dia nak buat benda lain tapi dia nak ayat benda lain tapi pergi ke benda lain. Faham tak? Itu adalah waham. Adapun wahmun itulah at-taraful marjuh. Nampak tak? Lawan kepada apa? Lawan kepada dhann. Betul tak? Wallahu alam. Lamma nurahu, sini dia riwayat dengan nurahu bi dhammin nun, iaitu lamma nadhunnuhu wahaman. Kenapa kami anggap benda tu waham? Adalah dia punya dalil-dalil kenapa dia kata waham. Wa bi qala hadatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala hadatsani Abi. Siapa? Mu'adz ibn Mu'adz. La. Ha wa hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Syababah. Ha wa hadatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana An-Nadhr ibn Shumayl kulluhum an Syu'bah bi hadzal isnad. Semuanya daripada Syu'bah dengan sanad ini. Jadi dengan sanad ini ni, dah. Dengan sanad ini, maksudnya tanpa sebut hari Khamis lah. Ramai-ramai anak murid Syu'bah, riwayat daripada Syu'bah sendiri pun tanpa hari Khamis. Nampak tak? Jadi tak tahu salah siapa. Salah Gundar ke Muhammad ibn Ja'far? Tetapi yang galik-galiknya, kebanyakan anak murid Syu'bah riwayat tanpa gapo tuan-tuan, tanpa hari Khamis. Wa bi qalat kau ganan mula-mula dia nak kena riwayat ganan ni mungkin waham ni daripada Syu'bah. Sebab anak-anak murid dia semua riwayat dak Isnin dengan Khamis, gitu rasanya. Semua anak murid dia riwayat Isnin dan Khamis. Jadi anak murid Ghailan bin Jarir yang lain selain daripada Syu'bah, dak dia tidak riwayat lagu tu. Jadi kalau anak murid Syu'bah ni semua berkumpul riwayat Isnin Khamis, maksudnya salah tu mari daripada Syu'bah lah. Kalau anak murid Syu'bah berselisih pendapat, ada kata Isnin Khamis, ada kata Isnin saja. Jadi mungkin salah seorang daripada anak murid itu salah. Syu'bah riwayat betul. Tetapi kalau boleh kata semua anak-anak murid Syu'bah hak besar-besar ni buat mari Isnin Khamis, maksudnya mari daripada Syu'bah lah, salah tu. Nampak tak? Wa bi qala hadatsana, baca sekali lagi, Ubaidullah ibn Mu'adz hadatsana Abi wa hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Syababah wa hadatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana An-Nadhr ibn Shumayl kulluhum an Syu'bah bi hadzal isnad. Iaitu dengan sanad yang sama daripada Ghailan bin Jarir, daripada Abdullah bin Ma'bad Az-Zamani, daripada Abi Qatadah Al-Ansari. Tetapi dia riwayat
Isnin kami. Tapi kami, bila kami riwayat hadis ni, kami buang kami. Sebab kami kata kami tu waham. Nampak tak? So, وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإسناد بمثل حديث شعبة غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس. Nampak tak? Dalam ni perawi lain daripada Ghailan selain daripada Syu'bah. Siapa dia tuan-tuan? Ghailan Ibn Jarir, tok guru dia. Ni Aban Al-Attar, iaitu kawan bagi Syu'bah. Dia tak sebut hari Khamis. Wa bi qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Mahdi bin Maimun an Ghailan an Abdullah bin Ma'bad az-Zamani an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaum al-ithnain fa qala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Hadis perawi yang kedua daripada Ghailan Ibn Jarir. Betul tak? Yang mana riwayat Isnin saja tanpa riwayat Khamis. Nampak tak? So, boleh tak puasa Khamis? Boleh tak? Boleh lah. Sebab, nampak tak? Sebab, kalau kita tengok, benda tu nurahu nadhunnu. Imam Muslim dia rasa benda tu waham. Tapi mungkin pada orang lain tak waham. Syu'bah. Tak bukan satu orang kecil-kecil. Dan satu lagi, kalau kita kata tak ada nas yang jelas tentang hari Khamis sekalipun, kiralah dia salah satu daripada 3 hari dalam sebulan tu. Payah apa lah. Nampak tak? Hari-hari lain yang sahabat-sahabat dia buat hari pertama daripada 10 hari yang pertama, hari kedua daripada 10 hari kedua, hari ketiga daripada 10 hari ketiga. Ada kata hari Isnin, Sabtu, Ahad, Isnin untuk bulan ni. Bulan depan buat Selasa, Rabu, Khamis. Benda tu tak ada nah belaka pun. Jadi benda tu orang kata boleh. Nampak tak? Cuma kita puasa hari Khamis tu kena cerdik lah sikit. Kita puasa sebab apa? Sebab Nabi SAW dia kata hari dilahirkan, hari dibangkitkan, diutuskan, diberi wahyu kepada baginda. Salah satu hari je, tak kira Isnin dengan Khamis dua-dua. Nabi beranak sekali je. Dah, alaihissalatu wassalam. Diutuskan wahyu pun sekali je lah permulaan dia. Jadi mana boleh dua-dua ta'lil tu pergi kepada Isnin dan Khamis serentak, mestilah salah satu. Nampak tak? So kalau kita nak puasa hari Khamis, kita kena cerdik sikit. Tak, kita puasa atas dasar dia umum sahaja. Hati kalau kita kira riwayat Syu'bah tu sebagai riwayat yang waham, sebagaimana disebut oleh Imam Muslim rahmatullahi alaih. Kuatnya waham pada dia siapa dia buang daripada matan. Nampak tak? Siapa dia buang daripada matan. Dia kata fasakatna an dzikril khamis. Kami tak sebut hari Khamis. Lamma nurahu wahaman, sebab kami anggap benda ni sebagai waham. Nampak tak? Cuma dia kata falamma Imam Nawawi rahmatullahi alaih kata, dia nukil daripada Qadhi Iyad, فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس تركه مسلم لأنه رآه وهما. قال القاضي ويحتمل صحة رواية شعبة. Ada kemungkinan riwayat Syu'bah itu betul. ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين دون الخميس. Tetapi orang kata dilahirkan, diberi wahyu adalah pada hari Isnin, bukan hari Khamis. Tapi Khamis itu tetap lagi orang kata sunat untuk puasa. Wallahu a'lam bis-shawab. Faham tak? وبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي به. Bab seterusnya bab puasa babu saumi sarari ataupun surari Sya'ban. Sebagaimana kita isyarat sebelum ni, ulama bersisih pendapat tentang makna sarar. Jumhur ahli lughah dan juga ahli gharib dia kata sarar ni adalah akhirus syahar. Nampak tak? Kenapa dinamakan hujung bulan itu sebagai sarar? Listisraril qamari fi, iaitu bulan menyembunyikan diri pada hari-hari tersebut. Kau tak ada bulan lah, nak masuk bulan baru kan? Wallahu a'lam bissawab. Wa bi qala hadatsana Haddab bin Khalid qala hadatsana Hammad bin Salamah an Thabit. Kita ayat dah. Hamad bin Salamah ni fihi kalam sikit, tetapi dia adalah min aqwa wa athbatin nas fi Thabit al-Bunani. Ni sanad Basri an Mutarrif ibn Shikhir wa lam afham mutarrifan min Haddab. Ni apa maksud dia ni? Wa lam afham mutarrifan min Haddab an Imran ibn Husain. Apa maksud dia ni? Aku baca Imam Nawawi rahmatullahi alaih tak ayat pun ni apa maksud wa lam afham ni? Wa lam afham mutarrifan min Haddab.
Dia apa maksud dia? Walam afham mutarrifan min haddab. Haddab tu guru dia daripada mutarrif. Walam ni tak tahu. Ni memang kena royak tak tahu ni kena cari ni. Dia kalau cari dalam internet ni you boleh royak ni. Apa maksud walam afham mutarrifan min haddab? Wallahu alam. Ni kata-kata siapa kita tak tahu. Kata-kata Imam Muslim ke apa kita tak tahu. Wallahu alam. Ni kena check mula. Tapi banyak dah benda-benda iskal royak cek-cek balik tidur pun tolong. Ustaz kita Ustaz Syarah ni. Walam afham mutarrifan min haddab. Kalau cari dalam internet jumpa kok. Walam afham mutarrifan min haddab. An Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu aw qala li akhar asumta min sarari aw surari Sya'ban qala la qala fa idza aftarta fasum yawmain. Nampak tak? Hal ini sebagaimana kita isyaratkan Nabi SAW telah tanya kepada satu orang lelaki ataupun tanya kepada Imran bin Husain sendiri, adakah engkau telah berpuasa pada hujung Sya'ban? Maka Imran bin Husain ataupun lelaki tersebut jawab, tidak. Nabi SAW kata, apabila kamu telah tidak puasa, maka hendaklah kamu puasa 2 hari. Nampak tak? 2 hari. Wa bi qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Yazid ibn Harun anil Jurairi an Abi al-Ala an Mutarrif an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lirajulin hal sumta min surari ataupun sarari ataupun sirari hadha syahri syai'a qala la fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza aftarta min Ramadan fasum yawmayn makanah. Jadi bila hujung Syaban tak puasa, sekarang dalam bulan Ramadan kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan dia untuk puasa sarar Syaban. Jadi puasa ni hak 2 hari ni bukanlah wajib. Itu ialah orang kata irsyad daripada Nabi. Mungkin Nabi SAW daripada qarinah haliyah, Nabi tahu lelaki tersebut selalu puasa pada hujung bulan. Pada hujung bulan selalu puasa. Jadi bila mari Syaban sekalipun, walaupun dia tidak sambung dengan separuh awal daripada Syaban, tapi itu adalah adat dia, maka dia boleh puasa. Tapi mungkin dia rasa benda tu tak boleh sebab hadis la taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin au yaumain. Jangan kamu dahulukan puasa Ramadan dengan puasa 1 hari ataupun 2 hari. Sebelum ni boleh dikatakan mungkin daripada qarinah haliyah. Ni benda surah bagi tahu. Tak, mungkin Nabi SAW tahu orang ni hujung bulan. Betul tak? Puasa hujung bulan. Ataupun setengah surah kata mungkin dia nazar nak puasa dan dia tak puasa. Tak, dia nazar nak puasa dan dia tak puasa. Jadi Nabi SAW kata kepada dia, atas ihtimal tu kamu ganti selepas daripada bulan puasa Ramadan nanti. Nampak tak? Sebab inilah adat. Ini adalah adat kamu, betul tak? Ini adalah adat kamu. Bila adat kamu, kebiasaan kamu, benda itu tidak termasuk dalam larangan mendahulukan puasa Ramadan dengan puasa 1 hari ataupun 2 hari. Sebagaimana tafsir dia dalam kitab-kitab fiqh. Nampak tak tuan-tuan? Hak ni atas qaul yang kata sarar ataupun surar ini adalah hujung bulan. Sebab dia nampak bertentangan dengan hadis sahih yang lain yang mana tidak bagi untuk puasa di hujung Syaban tanpa sebab. Nampak tak? Jadi ulama kata dua-dua sahih tapi tidak ada pertentangan. Cuma berlaku confusion pada lelaki tersebut, Imran bin Husain ataupun lelaki lain, dia tak puasa. Sedangkan itulah adat dia. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah jawapan yang diberi oleh Al-Maziri dan seumpamanya. Nampak tak? Muka surat 173 tu wa yujab anhu bima ajab al-Maziri dalam al-Mu'lim wa ghairuhu. Dia kata wa huwa anna hadha ar-rajul kana mu'tadan li siyami akhir asy-syahr. Kebiasaan dia puasa adalah pada hujung bulan. Au nazarah ataupun dia nak dia bernazar nak puasa pada hari tersebut. Cuma kita kata nazar ni dia ada nazar muayyan dengan nazar ghair muayyan. Kita ayat dah kan dalam masalah dalam bajuri. Siapa yang mana dia niat nak puasa pada hari Syak, nazar dia nak puasa pada hari Syak. Walaupun nazar tu ialah nazar yang wajib, tak perlu ditunaikan. Tetapi kalau dia memang betul-betul nak puasa pada hari Syak muayyan, dalam Muslim kita begitu aja, maka waktu la yasah wala yanaqid. Tapi kalaulah dia ta'liq nazar dia dan berlaku apa yang diinginkan daripada nazar tersebut pada hari Syak, hak ni ulama khilaf pendapat, betul tak? Sebagaimana kita bagi tahu sebelumnya. Tak, sebagaimana kita bagi tahu ataupun jadi benda tu pada hari raya sebagai contoh ataupun jadi pada hari tasyrik sebagai contoh.
Jadi ihtimal dari sebut oleh ulama, salah satu qaul daripada Imam Syafi'i lah, dia qada lah benda tu. Dan inilah ihtimal daripada kenyataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia kata suruh wafat dengan nazar adalah daripada perintah Allah, dan larang daripada puasa pada hari tasyrik adalah perintah Nabi SAW. Jadi ihtimal untuk qada tu kuat. Nampak tak? Dan dalam ni kalau kita kata Nabi SAW suruh dia puasa atas dasar itu adalah nazar, seolah-olah penguat kepada qaul yang kata kena qada lah. Nampak tak? Walaupun tak boleh puasa hari tu, kalau memang hari tu ialah hari yang diharamkan untuk puasa, memang tak boleh puasa. Nampak tak? Tetapi ada penguat untuk qada atas ihtimal disebut oleh Al-Maziri ini. Nampak tak? Fatarakahu likhawfihi min ad-dukhul fi an-nahyi an taqaddum Ramadan. Fabayyana lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna shawma al-mu'tad la yadkhulu fi an-nahyi wa innama yunha an ghairi al-mu'tad. Wallahu ta'ala a'la wa 'alam bis-shawab. Nampak tak? Habis waktu? Jelas tak? Wabi qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Yazid ibn Harun an al-Jurairi an Abi al-Ala an Mutarrif an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin hal sumta min sarari hadha ash-shahr shay'a qala la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza aftarta min Ramadan fasum yawmayn makanah. Wabi qala hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an ibn akhi Mutarrif ibn al-Shikhir أنه قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا يعني شعبان قال لا قال فقال له إذا أفطرت رمضان أي أفطرت من رمضان bukan buka puasa ketika mana dalam bulan Ramadan, tidak. إذا أفطرت من رمضان sebagaimana disebut dalam syarah fasum yawma atau yawmain, puasalah sehari ataupun dua hari. Dalam ni ada syak syu'batul ladzi syakka fih. Nampak tak? Syubah yang syak sehari ataupun dua hari. Qal wa adhunnuhu qala yawmain. Jadi aku dhan juga dia pun ada riwayat dua hari. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Qudamah wa Yahya al-Lu'lu'i. Siapa Yahya al-Lu'lu'i? Yahya bin Muhammad bin Muawiyah al-Marwazi. Tamam. Yahya al-Lu'lu'i qala akhbarana an-Nadhr. Sebab Yahya al-Lu'lu'i yang riwayat daripada Imam Malik, dia tidak kuat mana dalam hadis. Ashab kutub sittah tak ambil riwayat daripada dia. Dan lagi, dia pun sezaman dengan Imam Malik, dia pun mati dalam 240, 24 lebih sikit je. Jadi Imam Muslim rahmatullah tak ambil daripada dia sebab fihi kalam. Dan ada riwayat-riwayat di dalam Muwatta yang mana dipertikaikan oleh ulama. Sebab tu setengah ulama tidak ambil riwayat Yahya al-Lu'lu'i, dan tidak masyhur di belah-belah masyriq riwayat al-Lu'lu'i ni. Sebab tu riwayat di sebelah masyriq ni, sebelah kita ni, belah-belah timur tengah Middle East ni, dia setiap imam ni dia ada dah riwayat dia. Kalau macam Bukhari dia ambil daripada Qanabi Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi, kalau Imam Muslim dia ambil daripada Yahya an-Naisaburi, kalau Imam Ahmad ambil daripada Abdul Rahman ibn Mahdi, Imam Abu Daud lebih kurang gitu juga, ada ambil daripada siapa lagi, Qutaibah kalau tak silap aku. Jadi mereka tak ambil riwayat Yahya ibn Yahya al-Laythi, walaupun dia ni antara perawi Muwatta yang mana paling akhir daripada Imam Malik. Sebab ada tempat-tempat yang mana dia menyalahi perawi-perawi lain yang lebih mutqin daripada dia. Cuma bila riwayat tersebut tersebar di Andalus, jadi para ulama syarah di atas riwayat tersebut. Sebagaimana disebut oleh Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid, dia kata kita jalan di atas sanan ulama kita. Kesilapan dia beberapa tempat tidak menyebabkan kita kena tolak habis riwayat dia. Tengok cara ulama berbeza dalam ta'amul dengan kesilapan orang lain. Kita kalau boleh ada salah tu nak tahu macam tidak ada kebaikan tu, tidak. Dan Ibn Abdul Bar dia kata tak, sebab ini merupakan riwayat yang masyhur di bumi Andalus, bumi Maghrib. Jadi kita akan jalan atas riwayat ni lah. Nampak? Itu juga menjadi dalil bagi ulama-ulama kita. Dalam pengajian ni tuan-tuan, memang ada banyak kitab. Syarah Ujumiyah berapa puluh juta ada. Syarah Ibn Aqil ada berapa puluh juta. Kitab tafsir ada berapa puluh juta. Banyak gila. Tetapi apa yang ulama kita pilih sebagai muqarrar pengajian, hak tu ulama akan mengajar, ada hasyiah, ada tahqiq, ada tadqiq, ada istidrak, ada macam-macam. Supaya apa? Supaya bila ilmu tu sampai kepada kita, ilmu tu sampai dalam keadaan jelas. Tak. Ibarat ni lah, guni maksud dia. Ibarat ni ada masalah. Kalau kita start nak mengajar kitab yang mana kita tak pernah belajar, kita tak pernah talaki daripada ulama, kita hanya kitab rujukan, tu bila siapa tu masail-masail hak dalam tu kita tidak boleh nak bagi hak dia sebenarnya. Sebab apa? Kita kalau sakak kita nak tanya siapa?
bukan ada kitab syarah pun bagi kitab tu, bukan ada hasiah pun, bukan ada istidrakat pun. Dan ulama-ulama lain pun ada yang tak mengaji kitab tu juga, nampak tak? So kitab rujukan ialah kitab rujukan, tetapi orang kata kitab muqarrar, silibus pengajian, kita kena mengaji ikut silibus pengajian. Sebab tu Ibn Abdul Bar, kawan kita share pada kita mula, dia kata, siapa yang mana lari daripada sanan para ulama, cara para ulama, kerana benci para ulama, dengan cara para ulama dia tidak akan selamat. Siapa yang mana lagi daripada cara para ulama sebab dia nak try cara baru, dia juga akan tergelincir. Nampak tak? Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bi qala hadatsani Muhammad bin Qudamah wa Yahya al-Lu'lu'i qala akhbarana an-Nadr qala akhbarana Syu'bah qala hadatsana Abdullah ibn Hani ibni akhi Mutarrif fi hadha al-isnad fa dhakara bimithlihi. Fadli Saumil Muharram. Babu Fadli Saumil Muharram. Kita bagi tahu banyak kali dah ni, kita baca cepat-cepatlah. Wa bi qala hadatsani Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abu Awana an Abi Bishr an Humaid ibn Abdul Rahman al-Himyari. Al-Himyari ni tuan-tuan dalam Bukhari tak ada langsung. Humaid bin Abdul Rahman al-Himyari dalam Bukhari tak ada langsung, dalam Muslim ada satu tempat ni je. Biasanya Humaid bin Abdul Rahman dalam riwayat-riwayat Muslim yang lain, dalam riwayat Bukhari yang lain ialah Az-Zuhri, iaitu Humaid bin Abdul Rahman bin Auf Az-Zuhri daripada Bani Zuhrah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fariidati salatul lail. Sebaik-baik puasa selepas Ramadan ialah bulan Allah yang mana Al-Muharram. Bulan Allah Al-Muharram ni apa tuan-tuan? Syahrullah Al-Muharram, bulan Muharram lah. Betul tak? Syahrullah Al-Muharram, bulan Muharram lah. Cumanya Imam Nawawi kata, kenapa Nabi tak ada riwayat yang mana Nabi SAW, riwayat secara fa'ili, perbuatan, yang mana Nabi banyak puasa pada bulan Muharram. Yang Aisyah bagi tahu, kebanyakannya Nabi SAW puasa pada bulan Syaban. Kebanyakan bulan Syaban. Jadi takwil Imam Nawawi rahmatullahi alaih, dia bagi tahu, dia kata, ada beberapa jawapan lah. Yang pertama, la'allahu innama alima fadlahu fi akhir hayati. Dah, mungkin Nabi SAW tahu tu lambat fadilat tentang Muharram. Allah Ta'ala bagi tahu lambat. Dah. Hak tu satu jawapan lah. Yang kedua, la'allahu kana ya'ridu fihi a'dzar. Mungkin dari sudut Nabi tu sendiri, dia tahu ini ialah satu bulan yang mana banyak fadilat. Nabi bagi tahu kepada umat. Tetapi Nabi sendiri ada banyak keudhuran untuk tidak buat. Seperti safar, marak dan seumpamanya. Tanggungjawab dengan isteri yang ramai. Jadi banyak. Pemimpin negara dan seumpamanya. Nampak tak? Tapi dalam riwayat Abu Daud, dia kata adalah bulan-bulan haram. Tak, bulan-bulan haram sebagaimana kita sebut sebelum ni, bulan-bulan haram maksudnya ialah Rajab, Muharram, Zulqa'dah dengan Zulhijjah, betul tak? Tapi dalam riwayat ni kata Syahrullah Al-Muharram, iaitu bulan Muharram. Jadi yang paling afdal ialah untuk banyakkan puasa pada bulan Muharram. Jadi termasuk dalam riwayat Abu Daud yang kita sebut sebelum ni lah. Dan solat yang paling afdal selepas sembahyang fardu ialah salatul lail, iaitu sembahyang pada waktu malam. Hak ni dia kata apa? Imam Nawawi rahmatullahi alaih di hujung bab tu dia kata wa fi hujjatun li Abi Ishaq al-Marwazi min ashabina wa man wafaqahu anna salatal lail afdalu min as-sunanir ratibah. Dia kata sembahyang sunat pada waktu malam, tahajud dan seumpamanya, kalau kita lalu ni tarawih, adalah lebih afdal daripada sunan ratibah. Berdasarkan zahir hadis ni. Wa afdalus salah ba'da al-fariidah salatul lail. Nabi kata paling afdal. Tetapi wa qala aktsar ashabina, kebanyakan ashab kita Syafi'iyah, hak ni aku dak ayat ke Hakim dengan Hafiz tak malam. Sunat jangan tinggal walaupun kita nak mai tarawih. Oh lewat dah, tak mai isyak lagi. Tak, jangan tinggal solat sebelum isyak dan juga selepas isyak. Walaupun kita nak kejar tarawih, walaupun muhmayah tarawih 20 rakaat, tetapi dia tak boleh lawan ratibah. Dak, hak ni di sisi kebanyakan ashab Syafi'i. Imam Nawawi tak setuju. Wa qala aktsar ashabina ar-rawatib afdal. Semaya rawatib tu itu lebih afdal li'annaha tushbihul fara'id. Dari sudut semaya tersebut dia hampir macam fardu, benda tu Nabi tak tinggal. Wal awwal aqwa wa awfaq lil hadis. Tetapi hak tu pada kita kata rawatib tu nampak macam lebih afdal, tapi nas sarah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa afdalus salat ba'da al-fariidati salatul lail. Wallahu alam. Jadi sebenarnya cerita gabung dua-dua. Jangan tinggal rawatib, buatlah sembahyang malam juga. Wa bi qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Jarir an Abdul Malik ibn Umair an Muhammad ibn al-Muntashir an Humaid ibn Abdul Rahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'uhu
iaitu yarwi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. Bab yang terakhir tuan-tuan, bab istihbab shaum 6 ayyam min awwal syawal. Min awwal syawal. Dalam setengah nuskah tak ada min awwal syawal. Itba'an li Ramadan, sebagai kata penerus daripada puasa Ramadan. Ini khilaf masyhur. Dah ada kata Imam Malik rahmatullahi alaih kata tak sunat, Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih kata tak sunat. Sebab takut jadi macam puasa fardu dan seumpamanya. Tapi mazhab kita dan mazhab majoriti para ulama tolaklah. Dah ada kata hadis ni tak sampai kepada Imam Malik dan seumpamanya. Ala kullin dah Imam Malik rahmatullahi alaih kalau nak kata tak sapa tu pelik lah. Sebab Imam Malik dalam riwayat kata aku tak jumpa pun ahli ilmu yang mana puasa. Dah dalam Muwatta dia kata ma raaitu ahadan min ahli ilmi yasumuha. Aku tak nampak pun ahli ilmu yang mana puasa. Dah dia tak nampak. Mana tahu orang tu puasa tak ayat dia. Puasa dia bukan macam semayang. Kalau duk kira dah. Ala kullin, jadi Imam Nawawi seperti biasalah dia kerahlah kalau orang langgar sunnah ni. Hadu. Dia kata wa dalilu Syafi'i wa muwafiqih hadha al-hadis as-sahih as-sarih. Dia kata dalil mazhab Syafi'i dan juga ulama-ulama lain majoriti ialah hadis yang sahih dan sarih ini. Wa idza thabatatis sunnah, apabila telah sabit sunnah, la tutraku li tarki ba'd an-nas aw aktsarihim aw kullihim lah. Bila telah sabit itu sunnah Nabi, maka kalau seluruh dunia tinggal pun dia tetap akan sunnah. Sebagaimana dalam solat sebelum maghrib, solat sunat sebelum maghrib. Antara dalil Hanafiyah dia kata benda tu mansukh ialah tak ada sahabat semayang. Kita kata bila telah sabit sunnah, Nabi kata semayang sebelum maghrib, semayang sebelum maghrib, semayang sebelum maghrib. Kemudian Nabi kata liman syak, bagi orang nak. Maksudnya sunat lah, tak wajib lah. Jadi walaupun seluruh dunia tinggal, dia tetap akan kira sebagai sunat. Nampak tak? Jadi kalau dia kata apa ditinggalkan puasa 6 Syawal ini, takut orang kata wajib. Jadi kalau gitu banyak benda sunat kita kena tinggal lah. Tak, sebab orang akan anggap benda tu wajib. Seperti apa? Seperti puasa pada hari Arafah, puasa pada hari Ashura dan puasa-puasa sunat yang lain. Nampak tak? Tamam. So tuan-tuan, ini merupakan dalil majoriti para ulama, dan ulama-ulama kita kata sittatan ataupun sittah min Syawal ni yang afdalnya kalau kita buat tu pada hari kedua lah, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tu. Tapi kalau kita buat senggang-senggang tak ada masalah sebab cukup juga 6 hari. Dan Nabi SAW kata pahala dia adalah seperti pahala puasa setahun. Wallahu a'lam bissawab. Ada iskal banyaklah dalam masalah ni tuan-tuan. Ada kata min Syawal tu adalah min tu tab'idiyah, iaitu separuh daripada Syawal. Kok ke mana pun ne tu daripada Syawal. Ada juga yang kata min di situ adalah sebagai min ibtidaiyah, iaitu bermula daripada Syawal. Jadi kalau kita puasa luar daripada Syawal pun tak apa. Sebab pahala dia seperti puasa setahun tu tuan-tuan. Kalau kita puasa Ramadan 30 hari kali dengan 10, 300, betul tak? Jadi 6 kali dengan 10, 60, 360. Jadi kalau kita puasa net tu dalam Syawal, keluar Syawal ke, kaedah syarak memanglah kali dengan 10 kali ganda. Jadi tak zahir. Ini bahagian yang kata tak wajib dalam bulan Syawal lah. Dia kata tak zahir. Kenapa dikhususkan Syawal? Kalau sehari kali dengan 10, 9 kali 10 jadi 60. Nampak tak? Sedangkan kaedah syarak, apa sahaja amalan yang kita buat kali dengan 10, dapatlah pahala puasa setahun. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Jadi kadang-kadang kita guna juga bila rumah terbuka banyak sangat. Dah ambil pendapat Imam Malik, dan ada riwayat-riwayat daripada Imam Malik, dia kata hak ni sunat untuk puasa ketika mana 1 sampai 9 Zulhijjah. 1 sampai 9 Zulhijjah. Jadi hak sittan min Syawal tu min tu ibtidaiyah, bermula daripada Syawal. Jadi kerana takut benda tu dianggap wajib dan apa, semua tu dipuasa bila tuan-tuan pada 1 sampai 9 Zulhijjah, antara tu. Ada juga. Kita boleh tengok dalam Lataiful Ma'arif dan seumpamanya. Tuan-tuan kalau jumpa. Ala kullin. Wa bi qala hadatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujr jami'an an Ismail. Qala ibn Ayyub hadatsana Ismail bin Ja'far qala akhbarani Sa'ad bin Sa'id ibn Qais
عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. Nabi SAW bersabda, siapa yang mana berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari daripada Syawal. Sitan ni boleh sebut sitan tuan-tuan sebab dia tak sebut ma'dud dia. Kalau dia tak sebut ma'dud, jadi sitan tu kita boleh baca dua-dua, sitan sittatan. Tapi kalau sebut ma'dud mesti kena sebut dengan cara betul lah, sittata ayyam. Nampak tak? Sittata ayyam min Syawal. Jadi hak ni sebab dia tak sebut ma'dud, maka boleh sebut dua-dua, jazat ta'nits wa jazat tadhkir. Tak, siapa yang mana puasa pada bulan Ramadan dan disempurnakan. Tak, dia sempurnakan. Ini khilaf panjang jugalah. Bila kata man sama Ramadan, kulla Ramadan. Tak, bila kulla Ramadan, barulah diikutkan dengan 6 hari daripada Syawal. Tak, 6 hari daripada Syawal. Ada orang kata gitu. Sebab tu dia kata kena dahulukan yang wajib dulu. Mu nak puasa sunat ni lagi mana, sedangkan mu tidak sempurnakan yang mana Ramadan sebab mu ada qada. Hak ni terutama je bagi orang haid dah. Tetapi ada kata man sama Ramadan sama fi Ramadan, walaupun tak cukup. Tapi lepas tu dia bolehlah nak puasa sitam min Syawal sebab sunat itu ialah sunat pada waktu Syawal. Dan qada Ramadan sebagaimana kita tahu dia boleh diakhirkan sampai ke Syaban. Nampak tak? Ada kata gitu. Dan dalam mazhab kita boleh gabung antara qada dan juga sunat. Ala kullin ikhtilaf wijah nadhan ni banyak. Wal fiqhu min babi dhunun, dan fiqh itu adalah daripada bab dhan, bukan ada dalil yang eksplisit qat'i. Nampak tak? Kalau semuanya dalil eksplisit qat'i daripada Quran sunnah sebagaimana kita harap-harapkan tuan-tuan, tak perlu wujudlah persisihan di kalangan para sahabat. Sebab apa? Imam bagi para sahabat ialah nabi yang sama, tapi sahabat berselisih. Maksudnya Allah nak umat ni berselisih. Cuma perselisihan yang baik, dengan cara yang baik. Benda ni disebut dalam kitab-kitab usul. Tak, untuk apa pahala para mujtahidin, kajian dan sebagainya. Kalau semua benda tuan-tuan sahih, sarih, eksplisit, qat'i dalalah dia, tak ada beza orang alim dengan orang jahil. Nampak tak? Tak ada beza orang alim dengan orang jahil. Tak ada beza orang alim dengan orang jahil. Jadi ulama rahmatullahi alaihim, Allah Subhanahu wa taala bagi kedudukan pada mereka. Ijtihad mereka, menuntut ilmu mereka, masa mereka bagi untuk kaji masalah adalah daripada dalil-dalil yang dhanni. Kalau dalil tu qat'i, menghasilkan ilmu daruri, tak perlu ngaji tinggi-tinggi tuan-tuan. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Jadi orang rasa pelik bila kata Allah nak umat ni berselisih. Benda tu waqi', berlaku lagu tu. Daripada zaman sahabat lagi, Nabi hidup lagi umat berselisih. Nampak tak? Tapi berselisih ialah berselisih yang baik. Berselisih yang baik. Kan orang kata ikhtilaf ummati rahmah, betul lah. Orang kata bukan hadis, tidak ada sanad yang kuat. Tak. Hadis yang mana ada kata palsu. Ikhtilaf ummati rahmah. Ibn Hazm dia kata jadi mafhum mukhalafah pada waktu tersebut ialah ittifaq ummati adalah furqah. Tidak. Hak ni antara ayat yang mana mafhum mukhalafah tidak diingini. Kalau ikhtilaf tu rahmat, ittifaq lagi lah rahmat. Pelik apa kan? Nampak tak? Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bi qala hadatsana ibn Numair qala hadatsana abi qala hadatsana Sa'd bin Sa'id أخو يحيى بن سعيد قال أخبرنا عمر بن ثابت قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمثله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد أنه قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كفر